Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya bagi menyaksikan perlawanan Liga Super minggu ke-19 membabitkan Selangor dan Melaka United. Serangan Selangor kita dapat lihat banyak terarah di sebelah kanan. Terus di Teng Ong dan Quentin. Teng Ong satu antara lintang, mungkin ini jaringan pertama. Dan akhirnya Nur Hakim Hassan memecahkan penantian. Hujan semakin lebat di Stadium MPJ. Syukri membuat satu cubaan terus. Hampir memerangkap Sam Somoville. Berbahaya sekiranya Melaka bijak buat satu serangan balas. Tetapi Mukhairi peluang untuk Selangor, satu cubaan terus. Dan gol! Secara tiba-tiba Mukhairi yang langsung tidak dicabar. Mukhairi sekarang ini satu cubaan terus. Memilih ke sebelah kanan, tetapi Nur Azlan mula kepada Alif Haikal. Brandon Gunn pada Kayon sekarang ini. Kayon hanya membuat satu. Mukhairi pada Alif Haikal. Alif satu antara lintang yang mungkin membuka ruang pada Brandon Gunn. Brandon Gunn memastikan kedudukan 3-0 untuk Selangor di Stadium MPJ. Menemui ramuan yang terbaik setakat ini. Dari itu satu kad kuning ataupun kad merah atau Mukhairi. Alif, Brandon, antara pendek yang cukup baik. Sekali Daniel Asri. Tandukan untuk Brandon Gunn. Cantik satu dummy. Alif Haikal ada dijatuhkan. Jelas sebabkan penalti ke arah yang akan ambil oleh Kayon. Kayon berjaya ditampan oleh Nur Azlan, tetapi tidak cukup untuk menghalang bola tersebut untuk masuk ke dalam gawang. Sebelum kita nak bincang awalan dengan Syarum, kita nak bersama dengan Karl di sana untuk mendapatkan apa lagi info yang Karl boleh kongsikan kita selepas tamatnya aksi di Stadium MPPJ. Karl? Dah ada, Karl? Sedih, Karl. Yes, Abalan. Suasana di stadium ni dah lama kita tak dapatkan orang cakap sokongan padu pemain ke-12 Selangor FC selepas whistle masa penuh ditiup. Segalanya orang cakap satu bagaikan pesta kecil yang diraikan bukan hanya aksi 5 bintang yang dipamerkan Selangor FC, namun apa yang mereka ingin melihat kebangkitan daripada pemain-pemain dari segi corak permainan, dari segi intensiti permainan, dan itu yang mereka disajikan dengan aksi 5 bintang menerusi 5 jaringan yang terhasil. Lebih manis Captain Marvel Brandon Gunn sempatlah orang cakap menjadi watak penting dalam kebangkitan prestasi semula di bawah Tan Cheng Ho ini yang cuba diterapkan dalam pasukan. So, tak ada alasan untuk semua fans Selangor FC di luar sana untuk terus berduka terhadap prestasi orang cakap saingan Liga Super yang begitu hambar untuk saingan sepekan ini di kedudukan yang ke-8, namun mereka mempunyai peluang yang cerah untuk orang cakap untuk memenangi saingan penghujung, saingan 3 bagi saingan Liga Super sebelum memasuki saingan Piala Malaysia penghujung tahun nanti. Walaupun hujan, kan? Walaupun hujan di sana tak menghalang semua peminat untuk meraihkan kemenangan. Dan Karl, ada ke Karl, tanya Karl kat sini. Syarul nak tanya Karl apa pasal Selangor ke apa? Syarul? Tak ada. Tak ada. Abang nak tanya apa? Karl, kita bagi peluang. Oh, tiba-tiba Abang betul. Okeylah, penonton dah ramai dah datang menyaksikan perlawanan, dan ini adalah satu perkembangan yang terbaiklah untuk pasukan Selangor. Karl, lah saya nak tanya. Sempat ke bila awak cakap pasal penonton, ada dapat sedikit banyak ke react daripada penonton? Yes, saya sempat mendapatkan intipati. Sambil menunggu lintas langsung ini, kita sempat berbual bicara mengenai muka-muka yang seringkali hadir ke stadium ini untuk menyaksikan pasukan kesayangan mereka. Mereka gemar untuk melihat kesemua pemain ada daya keinginan untuk menang setiap penguasaan bola yang mereka tewas di tengah lapangan, dan setiap orang cakap usaha yang gigih yang mereka dapat sajikan, itu yang mereka inginkan. Dan dalam bentuk terjemahan jaringan pula, Selangor FC terus gah
muncul pasukan kedua paling banyak melakukan jaringan dalam Saiga di belakang Johor Darul Takzim yang melakukan kemenangan pada malam ini meraih pesta main bunga api mereka di Johor Darul Takzim. Dan Selangor pula ada banyak cerita, antaranya Brandon Gan memberi orang cakap intipati melepaskan gelaran hat-trick pada malam ini untuk memberi sumbangan keyakinan kepada Kayon untuk selepas sekian lama tidak menjadikan gol. Itu antara intipati yang saya sempat bawakan yang akan saya bingkiskan dalam Nadi Arena pada esok hari, dan pastikan anda terus bersama dengan Nadi Arena untuk mendapatkan apa cerita di sebalik Brandon Gan bagi peluang untuk jaringan sepak penalti di penghujung saingan buat Erlison Kayon. Baik, Kal. Tak adil kalau tak tanya mengenai pasukan Melaka United. Walaupun kita tahulah mereka dalam keadaan yang banyak cerita, tak habis-habis cerita untuk Melaka. Tapi adakah perkembangan positif untuk mereka? Perkembangan positif, mereka kekal profesional. Saya fikir kalau saya berada di tempat mereka, saya tak mampu melakukan perkara yang sama. Saya tak ingin untuk beraksi untuk pasukan yang tidak melunaskan tanggungjawab mereka. Namun di era bola sepak moden ini, mereka terus tebalkan muka mereka untuk terus beraksi demi lencana di dada. Dan saya fikir 5-0 ini bukanlah untuk merendahkan maruah dan juga prestasi prestige Melaka United. Kalau tidak ketakasan kepada penjaga gol maupun barisan benteng pertahanan Melaka United, banyak lagi jaringan yang boleh terhasil. Namun 5-0 ini memberi satu wake up call, bukan sahaja pemain maupun jurulatih yang berada di lapangan Padang, namun pihak pengurusan tertinggi usahlah untuk berdrama dan juga melunaskan tanggungjawab mereka supaya tanggungjawab mereka pada musim hadapan lebih orang cakap mesra, dan mereka hadir tanpa penyokong di sini. Saya fikir kurang daripada 100-200 orang yang hadir daripada Melaka, dan ini memberikan satu indikasi yang kurang baiklah untuk penjenamaan bola sepak Melaka United. Baik. Terima kasih, Kal. Okey, Kal. Balik mandi dulu, Kal. Kena hujan tu. Terima kasih, Kal. Terima kasih, Kal. Sama. 5-0. Apa lain? Saya dengan Syarul, kami berdua adalah bekas pemain bola sepak. Dan saya ingin katakan bahawa bola sepak ni adalah satu permainan yang sungguh unik. Ia membuatkan kita ni buat ramai kawan, kita jadi manusia yang baik. Tetapi apabila saya lihat perlawanan di antara Melaka dan Selangor tadi, saya rasa sampainya hati ada orang yang memusnahkan impian pemain-pemain untuk menjadi pemain yang baik, masuk ke dalam padang dengan moral yang tinggi. Sampainya hati mereka ni semua merosakkan apa yang ada dalam pemain-pemain ini. Kita lihat sendiri apa yang telah lihat sendiri tadi, bagaimana jurulatih Muhammad Derus bercakap, Muhammad Nur Derus memberi komen dengan semangat yang tiada langsung, lesu. Kita boleh rasa. Kita boleh rasa. Ini bukan bola sepak yang kita nak dalam Malaysia League ni. Jadi saya rasa mereka yang bertanggungjawab, kalau mereka rasa mereka tak boleh mampu nak jaga pasukan, tak payahlah sibuk-sibuk nak cari populariti dengan cara begini. Dan saya rasa kemenangan Selangor malam ini 5-0 bukan kemenangan untuk sesiapa, sebenarnya kemenangan untuk pemain-pemain Melaka. Mereka telah menunjukkan satu semangat yang boleh kita semua contohi, di mana mereka memberikan kesukanan itu lebih penting daripada segala-galanya. Dan ini saya rasa pujian harus diberikan kepada pemain-pemain Melaka kerana meneruskan perjuangan mereka, kerana mereka cintakan bola sepak. Dan saya sendiri sebagai bekas pemain yang cintakan bola sepak, tidak ingin melihat perkara-perkara seperti mana yang kita semua sedia maklum berlaku kepada pasukan-pasukan lain. Jadi kepada mereka yang betul-betul ingin dan betul-betul jujur dalam memajukan sukan negara, kalau anda rasa anda tidak mampu, letaklah jawatan, kasihlah orang lain jaga. Ya, kalau ikut emosi saya marah. Rosak kemurnian bola sepak tu rosak. Saya bersetuju dengan Abulan apa yang Abulan katakan. Tapi bagi saya, untuk pasukan, kita balik kepada pasukan Selangor, kita masih lagi terlalu awal untuk kita memberi komen untuk apa yang dilakukan oleh Tan Chee Ho, tetapi mengenali Coach Tan Chee Ho, itu adalah cara approach yang dia inginkan, iaitu tidak terlalu gairah ke hadapan, selalu menggerakkan bola. Kita nampak adanya kombinasi, dan setiap pemain yang diturunkan tahu apa yang Coach Tan Chee Ho nak, dan mereka deliver di atas padang. Yang sebelum ni kita tahu
mereka high pressing dan ada beberapa pemain yang gagal membuat benda tu di dalam sebelum ini, di dalam jurulatih yang sebelum ni. Tapi dibawa ke dalam Tan Chee Ho, dibantu oleh Coach Nizam Jamil, mereka dapat kombinasi yang baik dan cara permainan mereka boleh dikatakan meningkat dengan banyak, boleh nampak mereka selesa. Itu sebenarnya yang kita ingin lihat, dan bagi saya walaupun terlalu awal, tapi tahniah untuk Coach Tan Chee Ho dan juga Coach Nizam Jamil. Ya. Perlu kreditkan kepada individu. Ya. Untuk Coach Tan, tahniah permulaan yang kira ini adalah motivasi yang sangat baik untuk dia. Permulaan karier di Selangor. Dan Coach Nizam kena bagi kredit lah. Betul. Sampai tak kaya basikal, Coach Nizam punya fokus untuk tim Selangor. Awalan je lah kita balik pada pasal Selangor. Sebenarnya Selangor ni ialah untuk Coach Tan ialah baiknya kemenangan ni bukan kemenangan besar itu baik untuk dia. Baiknya ialah dia boleh melihat indikasi untuk dia, okey, ada banyak perkara yang boleh ditouch up untuk perjalanan yang lebih jauh untuk Selangor. Ya, memang cukup baik untuk dia. Bayangkan kalau malam ni Selangor kalah, macam mana agaknya? Aduh. Mesti dalam keadaan kedudukan tim Melaka yang begitu, Selangor kalah malam, sudah tentu sesuatu yang kita semua tidak jangkakan akan berlaku dalam kem Selangor. Jadi saya rasa Chen Ho mengambil peluang ini sebaik-baiknya. Yang paling penting kita lihat di sini bagaimana corak permainan pasukan Selangor, di mana kita dapat lihat gandengan Nizam dan juga Chen Ho telah menunjukkan satu keberkesanan yang baik dalam persembahan pasukan Selangor. Kepantasan mereka juga bagus. Kita dapat lihat Brandon Gunn berani naik ke atas. Sekarang dah jaringkan 5 gol. Dan ini adalah permainan ke-14 untuk Brandon, di mana dia bermain berterusan selama 14 game dan dapat 5 gol dan satu pencapaian yang baik. Dan saya rasa pemain-pemain lain juga membantu rakan sesama rakan, dan saya rasa kerjasama di antara pemain-pemain sekarang ini nampak lebih menyerlah. Bukan sebelum ini tidak ada, tetapi confident level yang ada pada mereka untuk memajukan diri sendiri itu dalam bekerjasama untuk pasukan nampak lebih baik. Dan jaringan gol 5-0 ini tentunya menyemarakkan lagi persembahan pasukan Selangor di masa akan datang. Syarul, kita tolaklah apa isu Melaka ni tak. Kita fokus kepada Selangor ni. Brandon ni, 2 gol Brandon. Sebenarnya itulah sebenarnya Brandon kan. Dia ada pemain yang inginkan menjaringkan gol, akan pemain yang akan buat kerja kotor, buat defending. Tapi yang bagi saya sebenarnya dari segi body language pemain pasukan Selangor pada malam ni, mereka selesa dan kita nampak mereka happy dan nak main bola. Mereka tak tense. Mereka nak main bola. Kalau kita lihat jaringan dilakukan oleh Mukairi Ajmal daripada luar kotak buat satu rebatan baik. Kita jarang lihat jaringan-jaringan seperti itu sebelum ni. Kerana tiadanya kebebasan. Tapi apabila ketenangan Nur Hakim, ketandukan Nur Hakim, delivery dilakukan oleh Kutin Cheng, sebenarnya mereka tengah enjoy the moment. Itu sebenarnya yang kita ingin lihat daripada pasukan berstatus bintang yang beraksi untuk pasukan Selangor sebenarnya. Nak mendapatkan enjoy setiap perlawanan tu yang bukannya mudah pula kan? Bukan mudah. Betul. Kerjasama dan juga persefahaman dan silaturahim antara pasukan itulah yang menyebabkan kita dapat enjoy. Saya nak tadi awal saya kata saya nak relatekan soalan di hujung. Boleh. Kerjasama, perkara-perkara tu tadi awal anda share pasukan Sabah dari segi minit mereka bermain. Ini bermaksud dalam bola sepak ni bukan hanya kita memerlukan fitness keutamaan. Ya, betul. Mungkin boleh relatekan ataupun kembangkan lagi. Fitness ini salah satu perkara yang penting dalam bola sepak. Tetapi yang paling penting sekali sebenarnya ialah bagaimana kita wujudkan semangat togetherness, kerjasama dan juga saling hormat dan menyayangi di antara satu sama lain dalam pasukan. Sudah tentu kebolehan dan skill kepandaian pemain-pemain itu memainkan peranan yang penting. Tetapi jika tidak ada togetherness, pasukan itu tidak boleh berjaya. Kerana saya lihat pada Piala Dunia 2010, pasukan Spain, mereka adalah pasukan yang paling kurang berlari jika dibandingkan dengan pasukan-pasukan lain. Tetapi kebolehan pemain-pemain, skill yang tinggi pada pemain-pemain dan togetherness mereka, kerjasama dan sayang menyayang di antara mereka, itulah menyebabkan mereka bermati-matian sebagai satu pasukan sehingga mereka berjaya mencapai kemenangan Piala Dunia yang pertama untuk negara mereka. Jadi di sini JDT saya lihat telah berjaya menunjukkan semangat ataupun togetherness yang cukup baik dalam pasukan mereka. Bukan pasukan-pasukan lain tidak ada, tetapi togetherness yang ada pada pasukan JDT begitu ketara, disebabkan itulah mereka berada di mana mereka sekarang. Resepi yang lengkap. Syarul, betul. Saya sebenarnya dari segi saya relate lah apa yang Abang cakap togetherness kan. Mudah untuk kita lihat
apabila sebuah pasukan itu menjaringkan gol, kesemua pemain akan celebrate bersama. Itu kita lihat togetherness. Itu yang ada jelas pada Abang kata pasukan seperti JDT dan apa dilakukan oleh pasukan Selangor pada malam ini dan beberapa pasukan yang menjaringkan gol. Itu sebenarnya kita ingin lihat togetherness, dan yang penting dalam sukan dan bukan hanya bola sepak, dalam semua sukan togetherness dan juga family itu sangat penting.